Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Azza wa Jalla di atas segala limpah dan kurnianya ke atas kita. Dan insya-Allah waktu ini kita sambung pembacaan hadis Riyadhus Salihin. Masih lagi dalam kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, perkara-perkara yang dilarang kita melakukannya, dalam bab tahrim taswir al-haywan. Bab diharamkan membuat gambar haiwan. Muka surat tak tahu ni buku bahasa Arab. Dia punya hadis, nombor hadis tu 1680. Lagi sekali 1680 hadis. Hadis yang ke 1680. Jadi maknanya kalau boleh dapat nombor hadis tu, dapatlah. Kat mana kita berhenti dulu. Bab haram membuat gambar, melukis gambar haiwan. Taswir, lukis. Jadi jelas bagi kita lah, mana di sana terdapat perbahasan, perbincangan para ulama tentang lukisan. Lukisan yang dibenarkan, lukisan itu adalah yang tidak bernyawa. Kalau kita nak jadi pelukis, lukislah pokok ke, sungai ke, apa lagi, ya kan, pemandangan, bunga ke, ya kan. Jangan lukis orang, jangan lukis haiwan. Ini adalah haram secara sepakat para ulama. Ya, jadi maknanya di sana disebut. Adapun berkenaan gambar-gambar yang diambil dengan kamera fotografi itu kan, ini terdapat perbahasan di kalangan ulama. Ada yang tidak membenarkannya dan ada yang membenarkannya dengan alasan bahawa ambil gambar dengan kamera atau foto kan, foto dengan kamera tu, dengan handphone kita kan, itu bukan melukis. Itu maknanya hanya mengambil je, lalu diletakkan dalam handphone kita. Dan kita ulang tengok dia, itu saja. Macam video. Sebagai orang, dia tak benarkan video dia diambil, kerana dia kata termasuk dalam larangan tersebut. Tapi wallahu a'lam, yang rajihnya maknanya gambar yang kita kata yang dalam kamera kita tu, yang disimpan dalam kamera ke, itu insya-Allah tidak termasuk dalam larangan itu. Kan? Cuma ini berlaku khilaf di antara ulama lah. Cumanya yang tidak khilafnya yang lukisan tu, lukis. Kita lukis yang bernyawa, itu tak boleh yang marsum. Sama ada lukisan berbentuk ukiran ataupun lukis saja, itu secara sepakat ulama adalah haram lah. Dan begitu juga gambar yang bernyawa yang digantung di dinding-dinding. Gambar kita ambil ijazah ke, gambar kita pergi haji ke, kenangan-kenangan masa kita kahwin ke,
lalu diletakkan, ditampal, digantung di dinding-dinding, maka itu secara ittifaq adalah haram, dosa. Kalau nak simpan juga, ambil buahlah album, letak dalam album, tutup, jangan simpan. Ataupun dalam handphone, dalam data-data kita, gitu. Itu terdapat perbahasan di kalangan ulama tentangnya. Sebab itu bukan menyerupai ciptaan Allah. Yang dilarang adalah menyerupai ciptaan Allah. Bahkan dia adalah dia ciptaan Allah. Cumanya kita tangkap dia, kita letak dalam handphone, itu je. Bukan kita pergi lukis. Lukis tu yang tak boleh. Itu cerita dia. Baik, kita baca hadis 1680. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang membuat gambar, yang melukis gambar yang bernyawa lah, bukan gambar pokok, gambar kayu tu tak ada masalah apa. Gambar meja ke, kan, gambar cermin mata ke, itu tak ada masalah apa. Gambar bangunan, boleh. Yang tak bolehnya burung, orang yang bernyawa. Jadi setiap yang melukis gambar ini, yang membuat gambar ini, dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. Maka dijadikan untuknya dengan setiap gambar yang dia buat tadi satu jiwa, lalu ia menyiksanya dalam neraka jahannam. Qala Ibn Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau hang teringin nak buat juga, dia kata, teringinlah nak melukis, tangan ni gatal, nak melukis juga. Fasna'i syajara, maka buatlah gambar pokok, lukis gambar pokok. Wa ma la ruha fiha, dan gambar yang tidak ada ruh padanya, lukis. Hadis muttafaqun alaihi. Jelas lah. Jadi hadis ni pendek tapi maknanya jelas. Nak penjelasan macam mana lagi? Kan? Dah jelas dah. Jadi nak teringin buat jugalah lukis. Kita ni minat lukisan. Kan, kita belajar pun bahagian lukisan, seni lukis. Kan? Kita nak jadi pelukis. Pelukis lah. Lukis pemandangan. Masuk dalam hutan belum lah, apalah, hutan rimba mana. Kita tengok pokok-pokok yang pelik-pelik, kan. Naik gunung berincang lah, apalah. Tengok pokok-pokok. Cuba lukis bentuk pokok tadi, warna ni, warna tu. Kan? Boleh. Jual pula tu kalau nak jual. Tak mau lekat kat dinding dan sebagainya, tak apa. Tak ada masalah sikit pun. Teringin sangat buat pokok ataupun perkara yang tak ada roh. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya. Jadi apa pengajaran dia? Pengajaran dia nak cerita haruslah hukum melukis selain daripada yang tak ada roh. Yang tak ada roh, manusia atau haiwan. Jadi kalau lukis manusia, lukis haiwan tu tak boleh. Dan hadis juga nak cerita kat kita berat tau siksaan para pelukis ni. Ya? Berat. Shiddatu azabil musawwirin. Yaumiddin. Nak cerita beratnya siksaan orang yang melukis gambar ni. Lukis gambar ni. Pada hari akhirat nanti. Kenapa? Kerana akan disuruh dia tu masukkan roh ke dalam apa yang dilukis daripada manusia dan haiwan. Maka tak boleh lah. Siapa nak boleh masuk roh? Mana boleh. Kerja bagi roh ni kerja Allah Ta'ala. Kita tak boleh. Memang tak boleh buat. Tu kena siksa dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah as-salamah. Mintalah keselamatan daripada Allah. Kalau pernah lukis dulu-dulu, macam mana? Bertaubatlah. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kita minat lukis orang, kita bertaubat, kita tinggalkan benda macam itu. Kalau terus juga kerjaya sebagai pelukis,
maka lukislah yang tak bernyawa. Senang je. Kemudian hadis seterusnya juga, hadis pendek je. Ini hadis pedoman dan panduan kepada kita ni. Kalau kita tak belajar, kita tak tahulah. Kalau kita tak membaca, tak mendengar, kita tak tahu larangan dan suruhan ni. Ni larangan, ni benda-benda larang. Bukan banyak pun Tuhan larang kita, sikit je. Tapi nak tinggal tu payah. Jadi maknanya kita tinggal dengan kerelaan kita, maka kita akan dapat pahala. Kerana mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala tadi. Daripada Abdullah bin Abbas juga katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang 1681 pula. Aku dengar Rasulullah bersabda, yaqulu man sawwara suratan fi dunya. Siapa-siapa yang dok buat gambar dalam dunia ni, melukis gambar. Lukis. Bukan ambil kamera. Ni kamera tu dah bahas tadi dah. Lukis dengan tangan ni. Lukis gambar. Ambil pensil, pen, color dan sebagainya. Lukis. Siapa-siapa yang dok buat lukisan gambar bernyawa tu. Jadi maknanya sawwara suratan fi dunya. Maksud hadis ni, suratan ni gambar yang bernyawa lah. Dalam bracket tu, maknanya dalam bracket gambar yang bernyawa, manusia atau haiwan. Kullifa, nescaya diperintahkan dia, disuruh dia, ay yanfukha fiha ruha, bahawa supaya ditiupkan, supaya dia tu tiupkan ke dalam gambar tersebut apa dia? Ruh. Disuruh kita ni buat ruh. Boleh ke? Mana boleh. Kita ruh kita macam mana apa kita tak tahu, macam mana kita nak buat ruh? Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qulir ruha min amri rabbi. Jawablah bahawa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kita tak tahu. Manusia ni kalau dia boleh buat ruh, dia akan buat, dia akan jual mahal-mahal. Benda kalau boleh buat, dia akan jual benda ruh ni paling mahal atas muka bumi ni ruh lah. Kan? Jadi hak boleh beli ni hak kaya-kaya. Kan? Dia akan beli ruh. Ni ruh yang tak boleh buat. Kan depa dah sekarang ni macam-macam teknologi canggih boleh buat orang. Dia buat patung sebiji macam orang. Patung baby kan. Depa buat patung baby boleh macam baby sungguh. Cumanya tak ada ruh je. Dia punya kulit-kulit lembut ni kan depa kan. Kita tengok dalam tu lah. Tunjuk tu kan. Cuma satu tak boleh buat roh. Bercakap pun mungkin boleh bercakap. Picit tentu dia boleh bercakap. Picit tadi boleh bercakap. Sorak. Baby menangis. Cucuk dia perut. Dia menangis. Dia pupuh macam suara. Tapi nyawa tak ada. Suara tu ialah. Dia reka lah. Dengan wire ni dalam badan tadi kan. Tapi roh tak ada. Gitu. Jadi tak boleh nak buat roh. Di akhirat besok, mereka ni, puan-puan ni dipaksa. Tiup roh dalam dia. Apa yang kamu buat ni? Tak boleh. Tak boleh. Jadi, dipaksa dia untuk tiup roh pada hari kiamat ke dalam apa yang dia lukis tadi. Tu cerita lukis. Bukan ukir buat patung. Itu lagi teruk. Lukis. Lukis ambil. Kalau lukis. Gambar burung. Kan? Dan sebagainya. Walaysa binafikhin, dan dia tak boleh nak tiup roh pun. Bila tak boleh, jawapannya itulah dia dicampaklah api neraka jahanam, walhiyazubillah. Ini. Jadi bila kita tahu, kita takutlah nak buat benda ni. Jadi bila kita kalau kita tak tahu tu yang kita buat, bila kita dah tahu, kita tinggalkan. Jadi ini dia ugutan berat tu. Wa'id. Wa'id ni maknanya ugutan berat daripada Allah Ta'ala, kan, bahawa kan, Allah Ta'ala akan pegang orang-orang yang buat gambar ni. Tu dia. Dan diceritakan tentang kelemahan mereka. Mereka tak boleh nak bagi nyawa pada gambar tu. Lalu mereka diseksa dengan apa yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka tadi. Lukisan ke, ukiran ke, patung bernyawa tu. Kena seksa. Begitu.
Kemudian wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud pula. Tadi Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni sahabat kecil. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat dia panggil apa? Senior. Sahabat lama. Kan? Orang yang pakar dalam agama. Abdullah bin Mas'ud yang menjadi sumber rujukan para sahabat radhiyallahu anhum. Abdullah bin Mas'ud ni. Dia ni orang kecil lah. Sahabat ni dia kecil. Dia bukan orang gagah besar dia dah. Dia ni kecil. Bila dia panjat pokok ni, orang tengok betis dia kecil lah. Orang sampai orang ketawa, orang tengok betis dia kecil. Gitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Hadis dia pendek ya. Ada berapa perkataan? Ada 7 perkataan saja. Pendek. Jawami'ul kalim. 7 perkataan saja hadis Nabi. Sesungguhnya inna asyaddan nas, manusia yang paling berat siksaannya, azab. Manusia paling berat siksaan di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar, al-musawwirun. Dia buat lukisan-lukisan dan ukiran ni kan. Berat. Jadi mana dosa besar lah. Bila sebut tentang seksa berat ni, dosanya adalah dosa yang besar. Dosa besar ni bukan satu, bukan dua, banyak dosa besar. Di antara dosa besar ni melukis gambar menyawa, tu dosa besar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi pelukis-pelukis kartun ni, kartunis ni kan, yang mencari rezeki dengan melukis kartun ni, maknanya duk cari rezeki dengan rezeki yang tidak halal lah. Rezeki yang tidak halal. Lukis kartun jual. Kartun tu kartun ni kan, rezeki yang tidak halal. Kerana apa? Kerana ia adalah dosa besar. Kalau dia tinggalkan kerja yang macam tu kerana bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepada mereka rezeki yang lain, yang halal, yang berlipat-lipat ganda. Tapi syarat mereka kena tinggalkan kerja-kerja dosa itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang ke-1683, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini, kita ni mana sahabat-sahabat Nabi ni, bila kita duk baca hadis selalu kita sebut Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, sahabat-sahabat ni kan, sepatutnya bila kita baca ni nama-nama depa ni kita dah kenal depa dah. Kita dah kenal depa ni, biodata depa ni apa semua kan. Jadi mendatangkan rasa kita ni seronok dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasa kita ni sentiasa nak mempertahankan sahabat-sahabat Nabi. Terutamanya apabila dihentam oleh sebahagian golongan macam golongan Syiah yang memburuk-burukkan ataupun mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kita defend para sahabat Nabi tadi. Kita kenal sahabat-sahabat Nabi. Walaupun kita tak pernah tengok muka mereka, kita tak hidup di zaman mereka, tapi kita kenal mereka. Dengan membaca tentang kehidupan mereka yang mana menjadi generasi awal umat Islam, yang Islam sampai kepada mereka lah yang mempertahankan Islam dan menyebarkan Islam sampai akhirnya Islam ni sampai ke tempat kita dan kita ni menjadi orang Islam. Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ni hadis qudsi kita sebut. Hadis qudsi. Ni bukan Al-Quran. Bila sebut hadis qudsi ni ada yang sahih, ada yang dhaif,
ada yang palsu. Kan? Jadi maknanya hadis kursi Nabi SAW meriwayat terus daripada Allah Ta'ala. Kata Allah. Tapi kita tak boleh baca dalam solat lah. Solat kalau kita baca, batal lah solat kita. Sebab dia bukan Al-Quran. Dia adalah hadis kursi nama dia. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis sepakat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Jadi kata Allah, siapakah yang terlebih zalim? Isim tafdil ni, azlam. Wa man azlamu, barang siapakah yang terlebih zalim. Fi'al tafdil, terlebih zalim daripada orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku. Ukir, patung, lukis, kan, orang ataupun haiwan. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Yang ni mudahat li khalqillah. Maksudnya nak challenge ciptaan Allah, nak menyamai perbuatan Allah dalam mencipta. Ini sangat zalim ni. Sangat zalim. Jadi gitu. Mana kalau fotografi, gambar ambil kamera tu, itu bukan menyamai ciptaan Allah Ta'ala. Kita bukan menyamai, bukan mencipta seperti ciptaan Allah. Kita hanya tangkap, lekat masuk dalam tu. Bukan kita pergi lukis. Tak. Itu maksudnya. Jadi falyakhluqu, maka adalah mereka mencipta zarratan. Zarrah. Zarrah ni apa dia? Zarah. Ya kan? Zarah. Biji sawi. Gitu kalau kita kata kecil-kecil, zarah ni lebih kecil daripada biji sawi ya, zarah. Atom kan, lebih kecil daripada atom ni daripada. Kalau ada. Au liyakhluqu habbatan, ataupun buatlah. Cuba buat zarah tengok. Buat zarah boleh tak buat zarah? Macam kita kata virus COVID-19 ni lah. Kita pun tak tahu rupa dia macam mana. Handsome ke tak handsome ke? Rupanya bila dia dah perbesar, tengok, dia macam nampak macam berduri-duri lah pula. Kan? Tu dia. Buatlah kalau boleh buat. Falyakhluqu dzarratan, maka buatlah zarah. Buatlah atom. Ya, Allah Ta'ala mencipta segala-galanya. Apa cuba cipta. Kalau boleh, liyakhluqu, naklah mereka ciptakan, buat habbatan, satu habbah. Habbah ni sebiji benda. Biji sawi ke, biji benih ke apa ke, habbah ni. Ya kan? Satu benda yang kita boleh pegang ni. Boleh buat Gitu. Au liyakhluqu sya'iratan. Cuba buat sya'irah. Syair. Cuba sebesar biji bali pula. Tengok. Buat bali sebiji. Tengok. Cipta. Boleh ke tak boleh? Maka nak lawan cipta Allah Ta'ala ni, apa buat benda kecil-kecil tu, boleh buat tak boleh buat? Jadi maknanya Allah murka. Allah Ta'ala marah ni. Allah letakkan di kalangan orang yang paling zalim. Yang mana kita tahu zalim yang terbesar ni adalah syirik dengan Allah Ta'ala. Menyekutukan Allah. Jadi yang lukis gambar ukir ni mana dia menyekutukan Allah Ta'ala pada ciptaannya. Pada ciptaan, pembuatannya. Dia buat patung, buat apa tadi kan? Atau buat lukisan tadi. Jadi menyamai perbuatan ciptaan Allah Ta'ala adalah diharamkan. Dipanggil apa? Mudahat. Mudahat ni maksudnya menyamai challenge ciptaan Allah Ta'ala. Jadi dia cuba untuk buat daripada satu sudut. Satu sudut dia lukis ataupun dia ukir rupa yang orang yang bernyawa. Tapi dia tak boleh nak bagi nyawa. Dia hanya boleh buat satu sudut saja. Bukan semua sudut dia boleh buat. Itu pun adalah sebesar-besar kezaliman. Sama ada dia lukis itu, dia ukir itu kerana memang dia nak qasad, niat dia nak lawan Allah Ta'ala. Dia nak lawan ciptaan Allah Ta'ala. Ataupun dia tak berniat nak melawan ciptaan Allah Ta'ala. Saja-saja hobi dia.
Hobi dia untuk melukis, mengukir. Kan? Dia tak niat nak lawan Tuhan pun. Maka dia juga akan diseksa termasuk dimasukkan di kalangan orang yang paling zalim. Tak kira lah, maksudnya ukiran tu ada yang melibatkan yang ada bayang ataupun tak ada bayang. Kalau yang ada bayang ni maksudnya ukiran lah. Buat bentuk tu dia ada bayangan. Kalau lukisan tu dia tak ada bayangan. Tak kira lah lukisan yang ada bayangan atau tak ada bayangkan, maka tak dibenarkan. Hadis ni menjelaskan ataupun penjelasan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kelemahan manusia. Kelemahan kita ni untuk mewujudkan ciptaan, nak challenge ciptaan Allah Ta'ala. Kan? Orang tu dia boleh ukir tau. Dia boleh ukir, dia boleh buat patung sebiji macam orang. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Siap letak bulu kening lagi. Mungkin dia boleh bubuh janggut lagi. Dia bubuh pakaian. Dia bubuh topi. Kan? Kita nampak macam orang. Tapi satu dia tak boleh beri, iaitu nyawa. Nyawa tak boleh. Itu kelemahan manusia. Dan nak cerita tentang mukjizat Nabi SAW, Nabi ceritakan tentang perkara yang akan berlaku, bahawa perbuatan orang-orang untuk yang melukis dan mengukir patung gambar ni, maknanya itu berlaku di setiap zaman, di setiap tempat berlaku. Ada orang melukis. Pelukis ni setiap masa ada, daripada dulu sampai hari ni dan sampai akan datang. Itu Nabi SAW cerita. Supaya apa? Supaya pelukis dia bertaubat daripada lukisannya. Yang nak teringin melukis tidak melakukan lukisannya. Kemudian hadis yang nombor 1684. Wa an Abi Talhah radhiyallahu anhu, Abi Talhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun, muttafaqun alaih. Hadis pendek ya. Hadis Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang padanya ada anjing dan rumah yang padanya ada gambar. Maksudnya gambar bernyawa tadi. Malaikat tak masuk. Kalau ada gambar gantung dinding semua kan yang bernyawa tadi, begitu juga ada anjing dalam rumah semua tadi, malaikat tak akan masuk. Anjing ni bukan haiwan peliharaan. Anjing ni dia bukan macam kucing. Kucing ni Nabi SAW sebut dia minat tawafin. Minat tawafin maksudnya yang boleh keluar masuk rumah kita ikut suka dia. Itu kucing. Kan? Dia sebahagian daripada kita. Sebahagian daripada rumah kita ataupun sebahagian daripada ahli rumah kita, kucing. Anjing tidak macam tu. Okay? Anjing kalau ada dalam rumah, malaikat tak masuk. Dan siapa bela anjing, satu hari satu qirat pahala dia habis. Khatam. Ogia. Okay? Mansuh. Satu hari satu qirat. Esok satu qirat. Lusa satu qirat. Habislah pahala dia licin. Kan? Orang yang bela anjing. Dia bukan satu haiwan yang dibela untuk kita bersuka-suka dan berjinak-jinak, bermanja-manja. Dia bukan haiwan manjaan, anjing. Ini perbuatan orang kafir buat kerja macam ni. Bela anjing di rumah untuk berseronok. Anjing kalau terpaksa, dia hanya untuk jaga ladang, jaga kebun daripada pencuri ke, daripada perosak, macam ya babi yang datang nak merosakkan tanaman ke, dia kejar. Okay?
Itu tugas anjing peliharaan. Dan anjing digunakan untuk memburu. Dan anjing digunakan untuk menjaga ternakan di ladang. Itu saja. Bukan anjing jaga rumah. Sebahagian kita ni silap faham. Kan? Saya duk tengok juga kadang-kadang ada sebahagian orang di rumah pakai tudung bukan main. Ingat rumah bukan Muslim. Tengok-tengok dia keluar dengan tudung. Kan? Anjing duduk depan dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini jahil tahap apa? Kita pun tak tahu dah. Kan? Nak jadi apa orang macam ni? Kita tak tahu. Ada yang pula pergi peluk, cium anjing tadi. Pakai tudung. Dukung anjing macam dukung baby. Lepas tu cium pula anjing tadi. Ini satu jenis bangsa bengong juga daripada kalangan manusia Islam. Jahil. Jadi nak cerita lagi, anjing ni bukan haiwan untuk kita bermanja-manja dengan dia. Ini kerja bukan orang Islam dia buat kerja macam ni. Orang Islam dia tiru. Dia buat macam mana? Islam ni dia jahil, dia pergi belajar sekerat, dia tinggal sekerat. Dia dengar sekerat, lepas tu dia tutup, dia ambil boleh lah. Cerita panjang dia tak tahu. Ini jahil. Ini kita tengok. Saya sendiri menyaksikan, melihat dengan mata saya sendiri. Bagian orang bawa anjing naik motor. Naik motor anjing. Pakai tudungnya. Kan? Tak pakai tudungnya. Jadi malaikat tak akan masuk ke dalam rumah yang ada padanya anjing, dan begitu juga ada gambar-gambar tadi kan. Dia letak gambar, dia ambil ijazah. Gambar dia kahwin. Gambar apa lagi? Dia pergi buat umrah dekat Jabal Rahmah. Kan? Dia pergi buat haji. Dia duduk dekat Masjid Nabi SAW. Gambar kenangan dia dengan isteri dia tampal di dinding. Ini malaikat tak masuk dalam rumah. Kecuali malaikat ia hadut jaga kita kiri kanan je lah. Malaikat hafazah tu, tulis amalan kita tu, dia tu ikut lah. Kat mana kita pergi, dia tulis amalan kita. Tapi malaikat rahmah tak akan masuk bawa rahmat dalam rumah kita. Jadi hadis nak cerita apa dekat kita ni? Hadis pendek. Tahrim iqtina'il kalb. Haram kita buat anjing tu haiwan macam kucing. Haram. Melainkan yang saya sebut tadi lah. Anjing untuk jaga kebun. Anjing untuk jaga ternakan. Anjing untuk buruan. Masuk hutan, memburu kancil. Memburu pelanduk dan sebagainya. Anjing kejar. Tapi anjing yang telah diajar lah. Kalbun mu'allamun. Kalbun mu'allamun. Anjing educated. Anjing terpelajar. Yang sudah diajar dia. Macam mana nak tangkap pelanduk ke apa tadi kan. Itu kita boleh makan haiwan yang dia tangkap tadi. Dengan kita lepaskan dia, kita baca bismillah. Bismillah. Tangkap pelanduk tu. Dia pun kejar tangkap pelanduk. Dia tangkap pada tempat yang kita ajar. Maka tempat tu kita basuh lah. Kan? Kita tak makan lah tempat yang dia tergigit tu. Tu dia. Dia haram bela anjing kecuali untuk perkara-perkara tadi. Kemudian diharamkan kita menggantung gambar-gambar bernyawa di rumah. Di dinding-dinding. Haram juga, berdosa juga. Ini dilakukan oleh sebahagian orang-orang Islamnya yang jahil lah. Yang jahil tadi. Tapi dia kata kalau tak ada gambar kat dinding ni rasa macam kosong, rumah ni tak ada apa. Kita kata tak apalah. Gantung gambar pokok. Gantung gambar yang tak bernyawa. Pokok ke, bangunan ke. Gambar apa lagi? Tak kisahlah. Gambar sungai ke. Gambar laut ke. Kapal ke apa ke. Gantung lah. Pergi penuh dinding. Tak ada masalah apa. Yang tak bolehnya gambar bernyawa. Tapi inilah yang berlaku kan. Kita tengoklah sebahagian rumah-rumah orang Islam macam tu dia perbuatnya. Dan sebahagiannya dia gantung gambar-gambar pemimpin. Gambar-gambar Tok Guru. Ni gambar Tok Guru ni, gambar Tok Guru ni dalam rumah dia. Buat besar-besar tu kan. Tok Guru dalam kenangan. Lepas tu pula mai dah dia kata ni banjir kan. Banjir tenggelam, gambar Tok Guru ni sikit pun tak kena lumpur. Ini Tok Guru wali. Syaitan lah tu. Kan? Dia kena tipu dengan syaitan. Syaitan dah tipu dia. Syaitan pergi bubuh gam tak kena ni. Nanti bila banjir gambar tu
bersih. Maka dia kata, oh ni Tok Guru ni wali ni, kita wajib memuliakan gambar ini. Buat kerja syirik. Syirik dengan Allah Ta'ala, serban atas kepala tapi musyrik. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu. Kemudian, jadi rumah yang ada padanya anjing atau gambar yang tergantung tadi, malaikat rahmat tidak akan masuk. Maka malaikat tidak akan mendoakan keampunan untuk kita lah. Biasanya malaikat ni akan mendoakan keampunan untuk ahli rumah. Okay? Malaikat akan doakan keampunan untuk orang-orang beriman. Tapi malaikat tidak akan mendoakan keampunan untuk mereka. Tak akan didoakan rahmat untuk mereka. Ini rugi lah. Jadi kita tahu malaikat tak masuk rumah kalau macam tu keadaan dia. Yang masuknya ikut kita adalah malaikat hafazah lah. Malaikat hafazah ni tak tinggal kita, sebab dia nak tulis. Yang satu lagi, malaikat azab lah. Malaikat azab yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengazab suatu kaum. Hak ni dia tak tinggal lah. Begitu juga malaikat maut. Malaikat maut, bila sampai ajal, dia tak kira. Gantung lah gambar apa-apa, aku tak kira. Kan? Dia akan masuk untuk cabut nyawa orang tadi lah. Wallahu a'lam. Begitu. Kemudian, Wa'an ibni Umar, hadis yang ke-1685, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ni ramai sungguh di kalangan sahabat Nabi kan. Abdullah ni, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Ramai sahabat Nabi bernama Abdullah. Katanya radhiyallahu anhuma, wa'ada Rasulullah, kena baca wa'ada Rasulullah, dia maf'ul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut grammar dia maf'ul muqaddam. Telah menjanjikan Rasulullah SAW oleh siapa? Itu dia. Yang diberi janji itu adalah Rasulullah SAW. Yang bagi janji itu siapa dia? Yang diberi adalah Rasulullah SAW. Yang memberi siapa dia? Jibril. Wa'ada Rasulullah, dibaca dengan nasab, mansub lam tu. Rasulah. Kalau baca Rasulu, grammar tak kena lah. Tak kena lah grammar dia. Kan? Kalau Rasul jadi fa'il. Jadi di sini bukan fa'il. Ini maf'ul. Telah menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu, oleh malaikat Jibril. Ada orang nama Jibril tak? Buh nama Jibril kan? Salah kan? Tak salah, tak ada masalah apa. Kalau nak buh nama Jibril. Wa'ada wazan fa'ala, yufa'ilu mufa'alatan. Wa'ada yuwa'idu muwa'ada. Wa'ada, telah menjanjikan Rasulullah SAW oleh Jibril alaihi salam, oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia bagi appointment dengan Nabi SAW. Dia buat temu janji. Dia kata, nanti aku nak jumpa kau. Aku akan datang pada kau sekian-sekian masa. Dia telah bagi janji kat Nabi SAW bahawa dia akan datang jumpa Nabi SAW. Nabi tunggu. Fi sa'atin ayyatiyahu, Jibril bagi janji dekat Nabi SAW bahawa dia akan datang jumpa Nabi SAW di satu masa, satu ketika. Nanti aku mari sekian-sekian waktu aku akan datang jumpa engkau. Faja'at tilka sa'atu walam ya'tihi. Nabi pun bila dah Jibril AS bagi janji nak mari, nak datang, maka Nabi pun tunggulah. Tunggu, tak mari. Jibril tak datang. Kan? Qalat wa kana bi yadihi 'asan. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang duk tengok Nabi SAW tu, kanat bi yadihi 'asan, yang mana di tangan Nabi ada tongkat. Tongkat. Asan. Jadi biasalah adat orang Arab ni pegang tongkat ni. Tongkat ni digunakan untuk jalan-jalan bersiar-siar. Bawa tongkat pasal apa?
Kalau ada anjing-anjing nak serang ke, serigala nak serang ke, itulah dia senjata dia. Macam orang kita lah, pergi jogging kat Bukit Kiara sana. Dia bawa tongkat. Kan? Pasal apa bawa tongkat? Takut ada buruk, ada kera, ada monyet. Mai serang dia. Tongkat tu jadi senjata dia. Ataupun tongkat itu akan digunakan sebagai sutrah bila nak solat. Kita kebanyakannya bab sutrah ni tak pernah nak ambil berat sangat. Walaupun sutrah ni kita kata sebahagian kata tak wajib, sunnah. Sunnah tu pasal apa tak buat? Buatlah. Sunat je mereka kata. Sutrah ni sunat je. Bukan wajib. Dia kalau sunnah buatlah, apa masalah dia? Bukan payah pun. Kan? Solat dengan sutrah. Tapi kalau yang kata wajib tu memang wajib lah kan. Yang kata sunat tu tak masalah apa. Tapi ambil lah, buatlah sutrah. Karena Nabi SAW solat tidak solat melainkan kepada sutrah. Dijadikan tongkat tu sebagai sutrah untuk solat. Di jalan-jalan untuk masuk tu solat, maka ditacapkan di atas tanah tadi, maka solat menghadap ke arah sutrah. Jadi siapa-siapa lalu depan sutrah dia tak ada masalah apalah. Tapi kalau masuk masjid nak bawa tongkat, bawa apa? Tak sakit, tak ada apa-apa kan. Jalan okey lah. Umur baru 25 tahun, 30 tahun, jalan bawa tongkat. Pasal apa? Sunnah. Dia tak faham sunnah lah tu. Jadi Nabi SAW ni tangan dia ada tongkat. Asa ni kayu lah. Kayu panjang tu kan. Tongkat tu. Jadi orang Arab ni adat dia. Tongkat tu guna untuk gembala kambing. Macam-macam lah cara kegunaan dia tadi. Banyak kegunaan dia. Selain daripada senjata. Jadi fatarahaha min yadihi. Nabi pun campak tongkat tu daripada tangan dia. Nabi pegang tongkat tadi kan. Nabi campak tongkat tadi. Nabi lepaskan tongkat tu. Tarah maksudnya campak. Campak tongkat. Hadis lain saya baca. Saya baca hadis yang ke bawah, yang ke atas saya tak baca lagi kot. Telajak. Makna dia, lafaz dia sama. Beza sikit je atas tu. Hadis 1685, 1686. Saya baca 1685 sekerat. Saya masuk 1686 pula. Patah balik lah. Tak apa, boleh undur. Ini bukan telajak apa ni, kan? Jadi makna lebih kurang lah. Makna lebih kurang. Yang pertama, hadis yang pertama, yang 1685 tu, dia kata Jibril telah menjanjikan kepada Rasulullah untuk datang pada jumpa Nabi. Faratha alaihi, maka Jibril lambat. Nabi tunggu, tak sampai-sampai. Nabi tunggu Jibril tak sampai-sampai. Tak masuk-masuk. Hatta ishtadda ala Rasulullah, sampai Rasulullah ni rasa macam berat sangat, tunggu tak mari-mari ni. Pasal apa ni? Pasal apa ni? Janji nak mari tak mari ni. Mesti ada masalah ni. Maka Nabi pun keluar daripada rumah dia. Fakharaja. Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Falaqiyahu Jibril. Lalu Jibril alaihissalam jumpa Nabi luar rumah dia. Fasyaka ilaihi. Maka Nabi pun mengadulah pada Jibril. Pasal apa tak masuk rumah? Saya duduk tunggu punya lama. Tak masuk. Janji nak mari. Janji nak masuk. Tetamu ni, terhormat ni. Maka Jibril alaihissalam pun menjawab, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kami ni tak masuk rumah yang rumah tu ada anjing dan rumah tu ada gambar. Gambar-gambar yang bergantung ni kan. Kami tak masuk gambar nyawa lah. Gambar bernyawa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis yang kedua tu dia lebih detail lagi. Pertama tu pendek kan. Yang kedua detail sikit. 1686 tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tadi di atas daripada Abdullah bin Umar. Ini daripada Aisyah pula radhiyallahu anha. Katanya, wa'ada Rasulullah SAW Jibril alaihi salam fi sa'atin ayatiyahu. Jibril bagi janji dekat Nabi SAW bahawa dia datang jumpa Nabi satu masa. Faja'at tilka sa'atu wa lam ya'tihi. Tibalah waktu itu tapi Jibril
tidak muncul-muncul. Jibril tak sampai lagi, tak mari-mari. Tunggu-tunggu tak mari. Dan Nabi tengah duduk sambil itu, Nabi tunggu, Nabi pegang tongkat. Nabi pun campak tongkat dia. Maka Nabi pun kata sallallahu alaihi wasallam, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluhu." Allah tidak akan menyalahi janjinya. Begitulah dia utusan-utusannya juga tidak akan menyalahi janji. Kan? Mana siapa utusan Allah? Jibril alaihissalam, kemudian para rasul lah. Nabi kita, segala rasul-rasul semua tidak menyalahi janji. Dan Nabi kata Allah tidak menyalahi janji, segala rasul pun tidak menyalahi janji, sama ada malaikat ataupun manusia daripada kalangan para rasul alaihimussalatu wassalam. Thumma altafata. Kemudian Nabi sambil duduk, kata itu Nabi pun berpaling kepala dia. Nabi paling kepala dia, ternampak. Menolehkan kepalanya. Fa idza jirru kalbin tahta saririhi. Nabi ternampak, terlihat ada sekong anak anjing bawah katil dia. Oh, katil. Katil. Nabi pun ada katil juga. Mana katil ni lama dah ada. Dia ingat zaman kita je ada katil. Kan? Nabi SAW pun ada katil juga. Ni sarir ni mana dia? Katil. Nabi tertengok. Oh, ada anak anjing bawah katil dia. Faqala, maka kata Nabi SAW, mata dakhala hadzal kalb. Bila anak anjing ni masuk ni? Anjing ni masuk bila ni? Bila lagi dia masuk dalam rumah kan? Yalah, nak cerita zaman di tempat Nabi SAW di Madinah tu pun dulu banyak anjing lah. Nabi suruh, tapi Nabi suruh dibunuh segala anjing tadi kan. Diusir segala anjing tadi. Sekarang tak ada lah. Tu nak cerita kata, cuba bayangkan. Masjid Nabi SAW, pintu tak ada. Nak buat pintu apa? Dinding pun tak ada. Takkan pintu ada, dinding tak ada? Ni sangat tak munasabah. Kan? Jadi, bila masjid tu yang ada bumbung saja, kemudian ada dinding kat bahagian kiblat saja, tempat laluan lah. Sama ada kucing ke, anjing ke, apa semua. Tempat laluan tadi kan? Oh, tu dia. Orang bukan ada setiap masa di situ jaga. Tak. Rumah Nabi SAW pun maknanya anjing pun boleh masuk. Nabi heran. Nabi kata, mata dakhala hadzal kalbu, bila masuk anjing ni? Anjing ni bila masuk? Faqultu, maka kata Aisyah, wallahi ma daraitu bihi. Demi Allah, saya pun tak tahu. Saya pun tak perasan. Saya pun tak sedar. Bila dia ada bawah katil ni? Aisyah pun tak perasan juga. Anjing tu duduk lepak bawah katil Nabi SAW. Kan? Jadi, amara bihi fa ukhrija. Maka Nabi SAW kata, keluarkan, halau dia, usir dia keluar. Keluarkan dia. Bila dah anjing tadi keluar, faja'ahu Jibrilu alaihi salam. Nabi pun tak tahu lagi masa tu bahawa Jibril ni tak masuk. Malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Bila Nabi suruh bawa keluar anjing tadi, najis. Dia keluar daripada rumah. Tiba-tiba Jibril pun sampai alaihi salam. Jibril. Maka Rasulullah SAW kata dekat dia. Tanya dia. Wa'adtani. Ya? Engkau telah janji kepada aku, engkau nak datang. Fajalastu laka walam ta'tini. Saya duduk tunggulah. Tapi tak datang-datang. Janji masa tadi. Malaikat tak menyalahi janji lah. Rupanya dia dah datang. Tapi dia tak masuk. Sebab apa? Sebab ada anjing. Faqala, kata Jibril alaihi salam, mana'ani al-kalbu alladhi kana fi baitika. Menegah kedatanganku. Jadi kedatangan aku, kemasukan aku kepada kamu ni tertahan, tertegah dengan sebab ada anjing di rumah engkau.
Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya kami, yakni para malaikat, tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan padanya ada gambar bernyawa ni lah. Hadis riwayat Muslim. Jelas lah. Jelas. Jadi para malaikat, mereka tidak akan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tak masuk pun dengan sebab perintah Allah Ta'ala juga. Kamu tak boleh masuk rumah yang ada anjing dan ada gambar tadi. Habis hadis tu. Jelas. Kemudian hadis yang 1687. 1687. Wa an Abil Hayyaji. Abil Hayyaj, ni gelaran dia lah. Apa nama dia? Hayyan bin Husain. Nama dia Hayyan bin Husain. Qala radhiyallahu anhu. Dia kata, qala li Ali bin Abi Talib. Qala Ali bin Abi Talib, qala li, telah berkata kepadaku oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka, maukah engkau aku utuskan engkau seperti mana aku diutuskan oleh Rasulullah SAW, yakni ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Maukah engkau aku hantar untuk selesaikan satu urusan sebagaimana Rasulullah menghantarku menyelesaikan urusan itu? Mau tak? Apa dia urusan itu? Alla tada'a suratan illa tamastaha. Bahawa jangan engkau biarkan ada gambar yang engkau lihat, melainkan engkau padamkan gambar itu. Gambar yang engkau lihat, melainkan engkau padamkan gambar itu. Gambar ke ukiran patung ke apakah, engkau padamkan, engkau musnahkan. Yang keduanya, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak ada kubur yang dibuat binaan di atasnya, melainkan kau ratakan binaan kubur tadi. Ratakan. Jadi sama. Sehingga dia paling tinggi jadi sejengkal sajalah. Itu pun paling tinggi yang dibenarkan. Yang pentingnya tak sama ya. Dia tak tinggi macam tu. Macam kita tengok kubur dekat Madinah. Kan? Dekat Madinah, Baqi'. Hatta kita tengok dalam YouTube, kubur raja-raja Saudi. Kan? Kita tengok kubur raja Saudi ni macam kubur orang biasa. Bukan ada kelebihan apa-apa. Tak ada. Tak ada kelebihan apa. Padahal dia pun manusia macam kita juga. Kan? Makhluk Tuhan juga. Begitu. Tak ada kelebihan. Kalau kita ke orang kita ke, kalau kubur orang mulia ni dibuat binaan-binaan yang mengerikan, menakutkan, kita tengok. Dia letakkan padanya barang-barang batu-batu sungai dan batu-batu kecil kan. Batu-batu dalam akuarium tu. Letak susu atas kubur tadi, dilukis gambar, akan letak bunga ros, bunga mawar, kristal. Bunga kuntum bunga kristal. Dia letak di situ. Supaya apa? Supaya tak layu. Letak bunga biasa ni layu kan. Tu sampai bila-bila tahan lagi orang tak ambil. Letakkan di situ. Kalau nak tengok kubur lawa tak lawa, pergi kubur Bukit Kera. Kan? Macam taman bunga. Kan? Gitu. Dilarang kita ni, maknanya meninggikan kuburan, membuat binaan di atasnya. Kepuk-kepuk dilarang. Dilarang kita membuat kepuk-kepuk di kuburan. Dia jual tu bukan murah tu, jual tu. Mahal tu. Buat dengan marble kan. Dia orang buat dengan marble. Ataupun pasang tile. Kan? Ini haram. Tak boleh. Jadi maknanya kita pesan siap kepada keluarga kita. Kalau aku mati esok, kubur aku, kalau nak tanda, letak batu tanda saja, batu nisan. Jangan tulis nama. Kan? Pacak tanda saja supaya aku nak kenal kubur aku atau kubur aku.
Jangan buat kepuk-kepuk. Macam biasa. Orang depa kata kami sayang ayah, sayang mak kan. Kami nak buat yang terbaik. Tak. Jangan. Jangan. Macam biasa tanam, nak letak batu nisan, letaklah batu nisan sebagai tanda. Ini kubur. Kan? Kubur, aku kubur siapa-siapa. Dan dilarang kita ni menulis nama-nama. Dan tapi biasanya kita tengok dekat kubur ada tulis nama lah. Nama si fulan, bin si fulana. Kan? Tarikh mati. Kan? Bila dia mati kan? Tulis. Tak payah tulis. Kan tak payah tulis. Tak boleh tulis. Habis tu, macam mana kita nak kenal kubur? Kan? Wajibkah kita kenal kubur tadi? Tapi biasanya kalau kita pergi kubur sekali, kubur. Kan? Lepas tu kalau kubur isteri kita, mak kita, ayah kita, kita memang tahu kubur dia kat mana. 10 tahun pula kalau kita pergi pula, kita tahu kubur tu kat mana. Kan? Kalau kita tak tahu mudarat ke mak bapak kita tadi? Tak mudarat pun. Kan? Tapi mana boleh dia letakkan batu tanda di kubur tadi lah. Tanpa membuat kepuk, tanpa menulis nama. Itulah dia sunnahnya. Ramai orang menjauhi sunnah. Bila kita buat sunnah, orang nampak pelik. Itulah dia akhir zaman. Dituduh bila kita nak buat sunnah ni, kita Wahabi. Itulah dia bertuduh. Jadi, bab tuduhan ni biarlah orang nak tuduh. Selagi mana kita ikut sunnah, ikut ajaran yang benar, Quran dan sunnah, maka kita jangan takut orang nak caci dan celah kita lah. Itu pengajaran dia. Jadi mengikut sunnahnya bahawa kuburan itu tidak ditinggikan ia, maknanya dia tidak dibuat tinggi. Kata dia macam itulah. Dia hanya sama saja, rata saja. Itu sunnah dia. Ya? Tidak dibuat tinggi. Kalau nak buat tu lebih kurang sejengkal itu, nanti bila hujan turun dia akan mendap lagi lah. Begitu. Dan orang yang melakukannya adalah melakukan satu perkara yang diharamkan. Dosa lah. Dan ada juga nak cerita pada kita tentang kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum dalam mempraktikkan ajaran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habislah kita bab tu. Masuk pula bab yang ke 306 dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab nombor 306, bab tahrim ittikhadil kalbi illa as-sayd aw masyiatin aw zar'in. Bab pengharaman, diharamkan kita ni menjadikan anjing itu sebagai haiwan peliharaan. Haram. Kecuali untuk berburu. Berburu. Nak jadikan dia sebagai haiwan buruan. Ataupun anjing yang digunakan untuk jaga ternakan. Ular sawah mari ke apa ke, penyangak mari ke apa ke. Jaga ternakan. Dulu biasa orang Arab ni bela kambing, kambing ni bela dia biar merayap macam tu. Ada anjing yang jaga ya. Jadi kalau tuan dia nak kumpulkan, dia suruh anjing tadi lah. Tentulah anjing yang disekolahkan lah. Kalbun Mu'allam ni anjing yang bersekolah walaupun tak ada SPM. Dia diajar. Dia ajar untuk buat sesuatu yang tuan dia nak, maka dia buat apa yang tuan dia suruh. Dia guna adalah istilah bahasa-bahasa dia. Kan? Dia beritahu anjing tu suruh halau kambing semua balik ke kandang. Maka anjing tu dia akan buat kerja. Dia akan buat kerja lah. Dia akan usir-usir kambing ni kan balik kandang. Tu dibenarkan. Belah anjing tadi. Au zar'in, ataupun anjing untuk jaga tanaman dia, jaga jagung dia ke apa, ladang jagung dia luas banyak kan, orang duk mencuri dan sebagainya. Anjing jaga ladang dia. Boleh. Untuk suka-suka haram, berdosa. Jadi dia ni tak sama dengan kucing. Kucing dia termasuk ahli keluarga kita. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis nombor 16
88. Ani bin Umar, hadis daripada Abdullah bin Umar juga. Tadi pun Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma. Dia kata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man iqtana kalban, barang siapa yang bela anjing. Bela anjing. Hak ni musibah. Kecuali illa kalba saidin aw masyiatin. Yang tak jadi musibah, kalba said, anjing yang digunakan untuk memburu, dan anjing yang digunakan untuk menjaga ternakan. Hak ni tak apa, kecuali. Yang hak tak kecualinya apa dia? Anjing saja-saja. Suka-suka. فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطَانِ. Oh. Sesungguhnya akan terkurang pahala darinya. Akan berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat. Tu dia. Saja-saja belah. Buat pahala banyak-banyak, runtuh, hilang, terpadam, terhapus 2 qirat. Kalau kita baca pasal hadis, solat jenazah. Siapa yang solat jenazah dapat 1 qirat. Lepas tu mengikuti jenazah ke kuburan sehingga dikebumikan dapat lagi 1 qirat, 2 qirat. 1 qirat besar Bukit Uhud. Bukit Uhud kita mungkin pernah tengok kalau kita pergi Mekah. Mekah pula. Madinah. Kan? Misalnya kita pergi Mekah, kita balik singgah Madinah. Atau pergi Madinah. Jadi Bukit Uhud tu di Madinah lah, bukan di Mekah. Lama dah tak pergi kan. Sampai tersasul. Lama dah tak pergi Mekah. Lama sungguh. Jadi tersasul Bukit Uhud di Madinah. Jadi besar Bukit Uhud, 1 qirat tu bukan sikit tu. Banyak. Ya? Jadi akan dihilangkan daripada dia 2 qirat 1 hari. Free ya pahala tu, habis macam tu saja. Rugi. Penat-penat buat pahala habis. Penat-penat buat pahala dia kosong, padam. Nak buat apa? Oh. Ni. Qirat. Satu riwayat kata 1 qirat. Riwayat muttafaqun alaih. Riwayat muttafaqun alaih dia kata 2 qirat. Qiratani. Bela anjing suka-suka. Ada orang kita kan? Rugi. Dah pahala tak banyak mana. Dipadam pula. 1 hari tak. Kena 10 hari. Kena sebulan. Kena setahun. Kena 2 tahun. Kira banyak mana pahala. Kecuali lah yang tak hilang qirat tadi, yang tak hilang pahala dia, bela anjing untuk buruan dan anjing, jaga ladang dan jaga ternakan. Jadi ternakan daripada dia, sama ada jaga unta ke, jaga kambing ke, jaga lembu ke. Kan? Habis tu, hadis pendek ya. Hadis yang ke 1689. Wa'an Abi Hurairah. Abi Hurairah lagi. Tadi Abi Hurairah juga kan? Sebelum tu kan? Mana kita baca hari ni banyak Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Begitu. Katanya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban, barang siapa yang bela anjing. Amsaka ni maksudnya tahan, pegang. Boleh juga mana pegang ke, tahan ke, bela ke, simpan ke. Jadi terjemahan dia begitu. Tapi asal mana masaka ni, pegang. Masak tu. Saya pegang. Masak tu biyadihi. Saya pegang tangannya. Jadi, amsaka mana tahan, jaga. Okay? Barang siapa yang memelihara anjing, فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. Jadi sesungguhnya akan berkurangan daripadanya setiap hari daripada amalannya 1 qirat, melainkan anjing untuk menjaga tanaman ataupun ternakan. Baik ya.
Hadis tadi sebut 2 qiraat, hadis ni sebut 1 qiraat. Jadi kita nak faham macam mana bahawa qiraat tu bukan dia punya had dia, batasan dia, tapi nak cerita kita banyak pahala hilang. Banyak pahala hilang. 1 qiraat ni pun banyak, 2 qiraat lagi banyak lah. Nak cerita kata banyak-banyak pahala hilang. Ni bukan mudah ni. Letih-letih buat pahala ni. Letih-letih bersedekah. Letih-letih solat, puasa, lepas tu padam. Dapat pahala, padam. Dapat pahala, padam. Oh, okey. Disebut tadi sebut 2 qiraat. Hadis sebut 1 qiraat. Macam ada percanggahan. Bukan bercanggah. Bukan bercanggah. Dia nak sebut kata banyak ni pahala ni hilang ni. Kalau 1 qiraat pun banyak dah. 2 qiraat ni macam mana? Lagi banyak lah. Tu cerita dia. Wa fi riwayatin li Muslim. Satu riwayat dalam Muslim pula. Man iqtana kalban laysa bikalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawm. Barang siapa, dia kata Nabi SAW, barang siapa bela anjing, bukan anjing untuk memburu, bukan anjing untuk menjaga ternakan, bukan anjing untuk menjaga tanah ataupun kebun, maka akan berkurang daripadanya pahalanya 2 qiraat setiap hari. Banyak. Letih. Nak cerita kata ni bukan main-main lah. Ni kena ambil perhatian bahawa dia adalah dosa. Kesianlah kat anjing tu. Ambil lah bela dia. Kesian dengan bela benda yang berbeza. Bela lain. Buat binatang peliharaan lain. Kita kesian kat dia lain. Kesian tengoklah anjing tu kurus kering, jalan pun nak apa. Tak makan beberapa minggu dah anjing ni, kesiannya. Kita pun singgah berhenti kedai beli apa-apa. Makanan kucing apa. Kucing ni makan tak tahu lah. Kita bukan tahu anjing makan apa, tapi kita tahu dia makan tulang. Tulang tu kan tulang dia pun. Kita belilah. Pergi kedai. Jangan pergi bagi kat rumah kita. Kita pun buka rumah kita. Dia tak pergi mana dah. Dia ingat tuan dia lah. Tapi carilah kepala jalan ke mana ke, ke ujung-ujung jalan, lorong nak masuk kan. Campak ke situ, dia makan, kesian kat dia. Lepas tu telefon, perhilitan, telefon siapa? Yang tu, bandaran. Ni kampung saya ni ada anjing ni, dia pun mari tangkap Dia pun mari tangkap. Dia panggil apa tu? Bagi apa? Ada bandaran kot, bandaran. Majlis perbandaran, majlis. Dia mari tangkap, bawa pergi anjing, tak tahu pergi mana, zoo ke mana, kita tak tahulah. Kan? Kita. Dulu dekat rumah saya banyak anjing. Tapi sekarang dah tak nampak dah. Mungkin orang dah report kot. Gitu. Jadi kita susah hatilah. Ni pahala yang hilang akibat daripada bela anjing. Dan dia bukan tekat hilang pahala saja. Dia berdosa. Haram. Nak cerita kata haram. Yakni berdosa. Okay? Dosa ni nak cerita kata hilang pahala bukan sikit, banyak tu. Boleh kategori dosa besar. Bela anjing tanpa hajat. Li ghairi hajatin, tanpa hajat tadi lah. Apa dia hajat? 3 hajat tadi lah. Sama ada untuk memburu atau jaga ternakan ataupun jaga ladang. Yang tadi dikecualikan lah. Itu cerita dia. Kemudian bab 307. Bab karahati ta'liqil jaras fil ba'ir wa ghairihi min ad-dawab wa karahiyat istishabil kalbi wal jaras fi safar. Bab dibenci. Karahah ni karahat tahrim. Karahah makruh ni ada 2. Makruh ni ada 2. Makruh tahrim dengan makruh tanzih. Kan? Makruh tahrim ni haram lah. Sesuatu yang kita buat, kita dapat dosa. Bila kita tinggal, kita dapat pahala. Tu makruh tahrim. Makruh tanzih, bila kita tinggal, kerana kita nak pahala, dapat pahala lah. Bila kita buat, tak ada dosa. Tu makruh tanzih. Jadi sini maksud makruh sini adalah makruh tahrim. Dibenci menggantungkan loceng di unta.
Gantung loceng di leher unta, di leher lembu, di leher kucing. Ada orang kita gantung loceng leher kucing kan. Karaha ini diharamkan. Dan selainnya, tak kira lah, unta ke, lembu ke, kuda ke, kucing ke apa ke, digantung loceng. Minat dawab. Dawab ni apa dia? Dawab ni adalah perkataan jamak daripada dabbah. Kan? Dawab, perkataan plural lah. Dia punya singular dia, dabbah. Dabbah ni haiwan yang berkaki empat tu kan. Yang melata di atas bumi lah begitu. Yang berjalan di atas bumi. Dawab. Dan dibenci membawa anjing dan loceng dalam perjalanan musafir. Musafir bawa anjing dan musafir bawa loceng. Bawa kucing tak bawa lah. Sebagai orang kita, dia ada kan, dia nak balik kampung takkan nak tinggal kucing dia kat rumah. Dia pergi beli sarang kucing tu kan, apa? Itulah yang harga kucing tu. Kesian tengok kan kucing. Yalah, dia nak tinggal kucing kat rumah dia. Nanti kucing nak makan apa, balik kampung, tambah musim PKP pula. Balik tinggal tulang dan kulit kucing. Rangka lah kalau kucing tu tinggal kurang dalam rumah kan. Matilah kucing tu. Tapi dia ingat kucing tu macam anak dia pula, keluarga dia kan. Saya selalu tengok juga dalam perjalanan ke RNR ke mana kan. Tengok ada pasangan suami isteri kan. Dia berhenti kat RNR, dia bawa kucing dia pergi mungkin kot. Kucing tu dia qada hajat kot. Kan? Dia bawa kucing dia tu pergi berak ke apa kucing dia kan. Lepas tu dia buah makanan, dia buah dalam kereta dia balik lah. Gitu. Kucing pun dah jadi macam orang duduk dalam kereta kan. Tengok tuan nak pergi mana, dia pun dah niat sihat duduk tempat dia. Yang dia ajar macam tu. Tapi kalau kita nak tinggalkan dia, kita tinggalkanlah di luar rumah, jangan dalam rumah. Tinggal luar rumah, sediakan makanan dia, lepas tu rezeki dia Tuhan bagilah. Kan? Kalau dia nak dudukkan kita lagi, dia takkan pergi mana lah. Dia tak pergi mana? Dia akan tunggu di rumah kita. Macam saya ada seekor kucing yang umur dia 12 tahun. Kucing saya tu umur 12 tahun. Dah tua sangat. Tapi saya tak bawa dia balik kampung. Dia tinggal dengan makanan dekat luar apa semua kan. Kita balik kampung 2 minggu pun dia tak ke mana. Dia pergi je, lepas tu dia balik rumah kan. Dia tahu kita balik, dia pun balik. Gitulah. Jadi dia duduk dengan saya dah 12 tahun lah. Jadi ahli rumah. Dia pun dah tua sangat dah. Kalau orang ni tak tahu lah umur berapa puluh, 60 tahun kot ya. Tapi gitulah. Dia pun dah nyanyuk dah sikit. Tapi dia masih lagi ada dengan kita lah. Gitu. Tapi taklah bawa balik kampung. Kan? Taklah. Kucing. Tak ada masalah apa. Tak belah. Gitu. Jadi kalau nak tinggal, jangan tinggalkan dia dalam rumah. Di luar rumah dengan makanan. Tapi bukan dia makan pun. Kan? Datang. Geng-geng dia masuk makan kan. Dia tak tahu makan apa. Rezeki dia Allah Ta'ala dah sediakan untuk dia lah. Gitu. Baik. Mana dia? Hadis dia tadi. Tadi tajuk ni hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashabul malaikatu rafqatan fiha kalbun au jarasun. Malaikat tidak akan mengiringi perjalanan ataupun orang yang bermusafir yang ada padanya bersamanya anjing ataupun loceng. Jaras. Loceng tadi. Malaikat tidak akan ikut. Mana tahu kita gantung loceng dekat apa? Dekat cermin depan kereta kita tu kan, gantung loceng. Dia bunyi ting 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 ting. Tak pasal tak rumah orang sebahagian dia gantung kat pintu rumah tu buluh yang dijadikan sebagai ada irama dia, ada bila ditiup angin dia sengaja buat, bukan benda tu sengaja jadi tak, dia saja buat. Dia gantung buluh tadi, bila angin tiup bunyi, dia akan datang bunyi irama ting tong 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 ting kan. Dia berlaga-laga buluh tu ditiup angin. Ini sama masuk dalam kerana ni. Masuk. Kan? Kalau gantung di kereta ke apa, janganlah. Malaikat tidak akan menyertai. Begitu juga rumah kita. Kalau kita gantung benda tu, kan? Dia akan bunyi. Mizmar.
Mizmar. Perasan tak dekat sebahagian rumah anda tengok dia gantung buluh tu. Buluh kan, buluh untuk bila ditiup angin dia akan mendatangkan irama. Termasuk dalam ni lah. Termasuk dalam jaras ni, larangan. Itu hadis dia. Perjalanan yang disertai padanya anjing ataupun loceng tak akan disertai oleh malaikat. Kemudian wa anhu, dan darinya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jarasu mazamiru syaitan. Daripada Abu Hurairah juga bahawa Nabi sallallahu bersabda loceng itu adalah daripada mazamir. Mizmar ni macam serunai, tiupan, seruling. Kan? Seruling, alat muzik syaitan. Sesuatu hiburan bagi syaitan, loceng tadi. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih di atas syarat Muslim. Jadi kita fahamlah mizmar ni asal maknanya seruling. Buluh yang ditebuk kemudian dibuat padanya kan lubang-lubang tu kan, lalu tiup kan, dia letak pada suara dia akan keluar macam-macam bunyi lah kan, irama tadi kan, jadi muzik. Ini adalah suatu alat kegemaran syaitan. Jadi hikmah dia pada loceng ni, jaras ni, dia menyerupai dengan apa nama, naqus an-nasara. Kan orang Kristian kan dia ada alat untuk panggil ibadat tu. Tong, ting, tong, dia panggil kan. Loceng untuk panggil, nak cerita kata waktu ibadat dia apa? Gereja, kuil Hindu, kan? Dia ada waktu dia. Kuil Sami, kuil Buddha pun rasa ada kot. Dia ada masa dia bunyi. Waktu pagi dan waktu petang dia akan goncang loceng tu. Tong, 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 tong kan, panggil kan. Adalah dia mizmar syaitan. Jadi malaikat tidak menyukainya lah, malaikat akan menghindari. Dan hadis menjelaskan diharamkan kita menggantung loceng pada haiwan tadi. Dan hadis juga menjelaskan bahawa haramnya alat-alat muzik tadi. Muzik adalah haram. Jadi ada fatwa yang kata boleh, itu fatwa yang marjuh, yang tidak rajih lah. Ya, muzik adalah diharamkan, tidak dibenarkan. Jadi orang kita ramai lah naik kereta, start kereta, maka muzik pun start sekali. Dia start kereta dia, muzik pun sekali start. Ini pun satu musibah. Musibah. Bukan sangat sebagai orang, ustaz pun sama juga sebahagiannya. Sebahagian ustaz. Sebab apa? Sebab saya pernah tumpang kereta ustaz juga. Bunyi nasyid dengan muzik kan. Macam mana dia ni? Macam mana kita? Macam mana dia ni? Kan? Bagi dia muzik halal. Kita nak kata macam mana? Bagi kita, muzik adalah haram. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bab yang seterusnya. Berhenti sinilah. Bab karahati rukubil jallalah. Apa dia haiwan jallalah? Nanti insya-Allah nanti kita akan jelaskan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.